Kali ini saya akan membacakan kepada Anda satu surat yang telah dikongsikan lebih daripada 40.000 orang di Facebook dan menjadi hangat di seluruh Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan Nazilin Top 10. Kali ini saya memilih surat ini untuk diketengahkan, untuk dikongsikan dengan Anda semua. Surat ini ditujukan kepada semua rakyat Malaysia untuk kita ketahui, bukan sahaja rakyat Malaysia, tapi yang ada di seluruh dunia. Surat ini adalah berkaitan dengan penyakit COVID-19. Ramai orang tidak tahu bagaimana situasi sebenarnya yang berlaku di ward pada ketika ini yang sedang genting. Diberitahu bahwa ward di seluruh Malaysia sekarang sudah pada tahap yang maksimum. Tidak boleh dikatakan lagi. Jadi surat ini akan ceritakan kepada kita bagaimana sebenarnya seorang pesakit itu yang hampir mati tapi sembuh balik. Saya tidak tahu dia sudah sembuh atau tidak, tapi surat ini ditulis oleh salah seorang pesakit yang kritikal yang ada di hospital. Tajuk surat tersebut daripada Malaysia Deadline. Surat tersebut adalah COVID-19, tengok orang mati depan mata, pesakit menggelupur, bekalan oksigen dibuka. Kita teruskan. Ini pengalaman saya sebagai pesakit COVID-19. Saya dapat simptom pertama yaitu demam pada 24 Disember yang lepas, kata beliau. Suhu badan tidaklah terlampau panas sangat. Paling tinggi 38 darjah Celsius. Saya pergi klinik, ambil ubat demam dan sedia dengan ubat batuk. Sebab masa itu sudah mula rasa tidak sedap hati atau sedap dada. 3 hari selepas itu, rasa macam tekak kering sangat, tapi bila sakit dah mula berpeluh, peluh pun keluar sejuk macam ais. Lepas itu rasa macam pelik, kenapa badan sudah tak panas. Tetapi bila mata rasa macam nak terkeluar. Saya terus sambung makan ubat, pergi kerja macam biasa. Hari demi hari, saya mula rasa sakit di bahagian belakang badan. Letak macam-macam nak bagi lega. Tapi sakit masih terus mencucuk. Rasa sesak nafas teruk dan lagi teruk. Pada 30 Disember lepas, kebetulan memang cuti. Rasa sudah mula selsema, hidung dah mula berdarah. Saya buat ujian calitan di pusat perubatan swasta. Masa itu buka RTK saja. 30 menit menunggu, keputusan positif. Nak tahu apa jadi pada 31 Disember 2020? Saya dah sesak nafas. Hingga ambulans datang ambil. Doktor bertugas masa itu terus tepuk dada saya kuat-kuat sementara oksigen itu nak sambung. Ujian kedua PCR di hospital masih positif. Saya dah makin teruk. Dehidrasi sebab dah banyak hari tiada selera makan. Hilang deria rasa dan hilang deria bau. Memang saya makin teruk sebab terus-menerus naikkan bantuan oksigen lagi tinggi. Sampai dekat hospital, 5 hari saya di ward kritikal. Mereka pantau saya. Sehari kena ambil darah 4 hingga 5 kali. Doktor cakap, saya dah dimaksudkan dalam senarai untuk ditempatkan di ICU. Jika oksigen tidak boleh nak bantu, kami terpaksa gunakan alat bantuan pernafasan, kata doktor. Masa itu saya hanya ingat anak saja. Serius anak di kepala. Gagahkan diri bangun pergi tandas walaupun masa itu doktor nak masukkan tiub kencing. Tekanan darah 78 di bawah 50, oksigen dalam 80 lebih. Tengok orang meninggal dunia depan mata. Mayat terus masuk dalam guni berzip warna hijau. Apabila petugas perubatan buka oksigen, serius menggelupur. Sebab di ICU dah bergantung dengan alat bantuan pernafasan sebelum ini. Lepas itu, doktor putuskan nak buat scan. Nak tahu apa keputusan saya? Peparu kanan saya dah mula ada darah beku dan lebih teruk kuman dah merebak. Ada yang mahu bunuh diri. Saya dah jadi pneumonia rupanya. Ada pesakit yang mengamuk kerana stres, mahu bunuh diri dan balik menjerit-jerit. Saya di ward masa itu ingat anak-anak saja. Aku kena kawan, aku kena lawan. Kalau aku balik, aku kalah. Anak-anak aku tak dapat cium aku, kata beliau.
Katil di Hospital Sungai Buloh tak pernah kosong. Semua penuh. 2 juru rawat jaga 28 katil. Bayangkan mereka nak kena bagi drip, cuci berak pesakit, kutip sampah, pantau pesakit. 5 hari saya di ward kritikal. Akhirnya dokter pindahkan saya ke ward biasa. Tapi katil saya betul-betul dekat dengan kaunter juru rawat. Masa itu, pergi tandas sesak nafas lagi. Nak bangun dari katil pun rasa sesak. Ini kan nak pergi tandas. Hari-hari dokter tes turunkan oksigen. Iya, saya baru survive. Hari ke-10 dokter buka oksigen. Alhamdulillah, kata beliau. Hasil doa ibu, keluarga dan kalian semua. Saya dah boleh discharge jumpa anak-anak saya. Tapi saya dah tak normal macam dulu. Dokter kata ia akan ambil masa 5 bulan untuk benar-benar pulih. Jadi lepas ini saya akan jumpa pakar paru-paru dekat IPR. Setiap hari saya kena ambil suntikan cair darah selama sendiri 4 jam. Ubat saya kena telan 20 biji. 3 hari balik rumah, rasa juga sesak nafas, dah pneumonia, kan? Badan saya kejang sebelah kanan. Kepala sakit bila tidak cukup oksigen. Jadi sekarang betul-betul rehat di katil. Jangan galak sangat. Jadi, buat semua jangan galak sangat. Gelak sana-sini, melancong sana-sini. Masa begini pun ada yang sembang pasal politik lagi. Kuman ni memang tak nampak. Saya sendiri pun tak tahu saya dapat dari mana. Mujurlah anak-anak saya semua negatif. Sekali dia virus COVID-19 serang, membunuh. Just stay at home. Tak payahlah bengang tak dapat balik kampung. Yang paling bahaya, tiada simptom pun positif. Balik kampung kena pula dekat orang tua Anda. Sanggup? Persoal beliau. Di ward kritikal, ramai orang tua yang ada sakit buah pinggang, jantung, kencing manis, darah tinggi. Mereka ini lagi berisiko. COVID-19 ini serang, mereka memang kolaps terus. Kuat dengan tak kuat, lawan saja. Sebelah katil saya, makcik tu kena stroke. Datang sesak nafas, nak hanya mampu gerakkan kaki sebelah, dengar macam nyawa nak kena cabut. Bayangkanlah, nurse dekat sana paling takut jaga ICU. Sebab sana kuman lagi teruk. Petugas perubatan kita betul-betul korbankan diri untuk kita semua. Tolonglah hargai mereka. Nak solat pun terkejar-kejar. Doakan saya cepat sembuh. Boleh dukung anak saya. Please, please, please. Take care guys, kata beliau. Terima kasih buat semua dokter dan juru rawat di Hospital Sungai Buloh. Jasamu akan dikenang. Ditulis oleh Wan Erin Wan Hasan yang telah menulis di Facebook beliau pada 15 Januari lalu. Selepas 2 hari hantaran surat ini, beliau mendapat 37.208 perkongsian surat ini. Itulah dia perkongsian surat yang dipilih oleh channel ini untuk kamu semua. Saya berharap Anda dapat mengungsikan berita ini, mengungsikan konten ini kepada ramai orang, supaya di luar sana tahu rupa-rupanya beginilah keadaan sebenarnya COVID-19. Jangan main-main lagi. Ramai orang tidak peduli. Ramai orang mengambil mudah. Ramai orang mengambil enteng perkara ini. Mereka seakan-akan sudah lali. Mereka seakan-akan kuat. Pura-pura tidak takut. Tapi sudah kena baru menyesal. Bak kata pepatah, sudah terkena tidak ada gunanya lagi. Jangan sampai seperti pepatah, sudah kena baru menyesal. Sudah terkena baru terngada, ataupun dengan kata yang lain, menyesal tiada gunanya lagi. Rakan-rakan sekalian, saya berharap kita semua menjaga diri, menjaga keluarga, dan mengikuti SOP sepenuhnya. Jangan abaikan SOP. Terima kasih karena menonton channel ini. Sekiranya Anda mendapat manfaat daripada perkongsian kali ini, pertimbangkan untuk tekan butang subscribe untuk mendapat isu-isu yang terkini, berita-berita yang terkini, bahkan maklumat yang berguna untuk Anda semua. Saya Edwin ini, Nazilin Unity, kita jumpa lagi. Bye-bye.